Assalamualaikum. Hari ini tajuk kita yang akan kita bincangkan adalah tentang punca dan kesan ketidakseimbangan hormon kepada kesihatan. Hormon. Apa itu hormon? Hormon ialah bahan kimia organik yang mempunyai peranan penting dalam setiap fungsi manusia. Okey, macam kita belajar sebelum ni, ada 5 jenis hormon setiap manusia. Lelaki ada 5, perempuan pun ada 5. Jadi kadar rembesan hormon mestilah seimbang dengan fungsinya. Jika dia tak seimbang, dia akan ada masalah. Jadi kelebihan dan kekurangan hormon menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon pula boleh menyebabkan penyakit. Okey, dan ia juga terjadi kerana kita punya gaya hidup, pemakanan yang tidak sihat dan terdedah kepada sinaran berbahaya. Contohnya sinaran radioaktif. Okey, kita tengok kekurangan hormon pertama, iaitu hormon tiroksina, hormon thyroid. Okey, kekurangannya boleh menyebabkan kadar metabolisme rendah. Bila kadar metabolisme dia rendah, dia akan menyebabkan kegendutan ataupun gemuk. Okey, seterusnya dia tidak tahan sejuk. Perkembangan fizikal dan mental terbantut pada kanak-kanak, kreatinisme. Itu nama penyakit dia. Okey, seterusnya kurang tenaga pada orang dewasa, myxedema. Okey. Macam saya kata tadi, cenderung menjadi gemuk kerana kadar metabolisme dia rendah, dan juga boleh menyebabkan penyakit goiter ataupun penyakit berguk. Kita tengok pula kelebihan hormon tiroksina. Okey, kelebihan hormon tiroksina akan menyebabkan kadar metabolisme tinggi. Jadi apabila kadar metabolisme tinggi, kecenderungan dia untuk menjadi kurus. Maksudnya dia makan, dia terus masuk toilet. Dia makan, dia terus masuk toilet. Itu maksudnya kadar metabolismenya tinggi. Okey, selain daripada tu, individu yang dapat terlebih hormon tiroksina ni, dia akan sentiasa rasa panas dan juga berpeluh, sukar tidur, insomnia dan juga kuat selera makan, cenderung menjadi kurus, dan pembesaran kelenjar tiroid serta bola mata yang menonjol keluar serta leher yang bengkok. So kalau kata kamu yang jenis makan banyak tapi tetap kurus, mungkin kamu ada masalah kelebihan hormon tiroksina. Seterusnya kita tengok pula kekurangan hormon testosteron. Kekurangan hormon testosteron hanya berlaku kepada lelaki. Jadi kalau kurang, lambat akhir balik bagi budak lelaki ataupun bilangan spermanya akan menjadi rendah. Bila rendah, kebarangkalian untuk memiliki anak tu adalah sikit rendah. Kita tengok pula kalau berlebihan testosteron. Dalam perempuan ada juga testosteron tapi dalam kuantiti yang rendah. Tapi kalau terlampau banyak, sifat kelakian pada wanita tu akan ditonjolkan. Jadi dalam sains, kalau dia tu tomboy ataupun dia tu nyah, dia mungkin adalah disebabkan oleh kelebihan atau kekurangan hormon tertentu. Itu dalam sains lah, bukan dalam agama. Kita tengok pula kekurangan hormon progesteron. Hormon progesteron hanya terdapat pada perempuan. Jadi kalau terkurang hormon progesteron ni, kita akan mengalami masalah head. Masalah head maksudnya dia head yang berpanjangan. Seterusnya suka sakit kepala, sembelit susah nak dan keguguran kandungan. Sebab apa? Sebab dia punya dinding uterus tu tidak boleh menempel dengan baik. Jadi susah jugalah untuk mengandung. Kekurangan hormon estrogen. Ni pun daripada untuk perempuan juga, kekurangan estrogen. Hormon estrogen akan menyebabkan perkembangan ciri-ciri seks kuda perempuan terjejas. Maksudnya dia lambatlah datang haid. Kalau berlebihan estrogen pula, ini akan menyebabkan sifat keperempuanan kepada lelaki. Maksudnya kalau yang awal lembut-lembut tu, dia adalah hormon estrogen dia terlebih. Seterusnya kita tengok pula hormon pertumbuhan. Kekurangan hormon pertumbuhan yang terdapat kat mana hormon pertumbuhan? Dekat pituitary.
Okey. Hormon pertumbuhan, kalau kekurangannya akan menyebabkan berlaku kekedilan. Dan kalau berlebihan, pertumbuhannya tidak terkawal, akan berlakulah akromegali, iaitu kegergasian. Okey. Seterusnya kita tengok pula kekurangan hormon antidiuresis, ADH. Okey. Kalau hormon ADH ni kurang, dia akan menyebabkan air tidak dapat diserap semula di dalam duktus pengumpul di ginjal. Jadi, dia menghasilkan urin yang berlebihan. Maksudnya, kamu minum air, dia kencing. Itu disebabkan adalah kekurangan hormon ADH dan sentiasa berasa dahaga. Cikgu nak kamu Google dan cari apa itu penyakit diabetes insipidus. Apa beza penyakit diabetes insipidus dengan diabetes mellitus? Okey. So, kelebihan hormon ADH pula akan menyebabkan sakit kepala dan juga pening kepala. Okey. Seterusnya kita tengok kekurangan hormon insulin. Hormon insulin terdapat pada pankreas. Okey. Kekurangannya boleh menyebabkan glukosa berlebihan tidak dapat ditukar kepada glikagon. Bila dia tak dapat glukosa tak boleh tukar kepada glikagon, dia akan menyebabkan aras glukos darah meningkat. Bila arah glukos darah meningkat, penyakit kencing manis akan datang. So, maksudnya semakin tua, hormon insulin kita akan jadi semakin kurang dan kebolehjadian untuk kita mengidap kencing manis adalah lebih tinggi daripada kita muda. Okey. Seterusnya kita tengok pula bila hormon insulin berlebihan. Bila hormon insulin berlebihan, aras glukosa dia rendah. Maksudnya kita perlu selalu minum atau dapatkan benda manis. Okey, ataupun kita dapat penyakit hypoglycemia. Hypo tu maksudnya itulah dia perlukan makanan yang manis, dahaga yang berlebihan. Ini kalau hormon insulin dia berlebihan. Okey. Untuk hari ini saja. Sekian, terima kasih.